salah guna agama, maka perlunya dalam gerakan tajdid ini supaya kita menentang sebarang penyalahgunaan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang teramat dhaif. Dan hadis-hadis dhaif tidak boleh diguna dalam bab halal dan haram. Balik kepada ruh Islam di dalam fiqh, dalam fiqh. Agama menyuruh yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan payahkan. Di hospital, saya tahu ramai kawan-kawan yang cuba menulis buku-buku tentang fiqh pesakit. Banyak ada jabatan agama beberapa negeri tak mau luluskan. Oh, dia kata ni mudah sangat. Kawan sakit dia nak suruh bagi susah. Sebab apa? Kenapa dia nak susah? Kerana dia terikat dengan mazhab. Mazhab tidak salah, tetapi fanatik mazhab, sehingga membelakangkan ruang kemudahan yang diberikan oleh agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah mahu daripada kamu senang, Allah tak mahu daripada kamu susah. Sehingga membelakangkan perkara ini, sehingga menyebabkan kadang-kadang orang masuk hospital, orang Melayu ni banyak tak semayang, walaupun dia semayang masa sihat. Patut masa sakitlah dia semayang, sebab kerana masa tu dia dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana petua nak semayang tu payah sangat, macam-macam benda yang disuruh buat. Sedangkan Nabi menyuruh benda ni supaya dimudahkan. Kalau dia kata kalau saya semayang cara ustaz bagi tahu ni, mati ya saya. Kena basuh tu, kena basuh ni. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud, apabila ada orang pada zaman Nabi SAW yang dia kepala dia cedera, dia tanya sahabat lain, adakah boleh dia wajib mandi, dia berjunub, adakah boleh untuk dia tak mandi? Oh, dia orang kata tak boleh. Kalau awak tak mandi, ni agama. Dan dia mandi, bila air kena kepala dia, dia mati. Nabi kata qatalahumullah. Mereka bunuh dia, Allah bunuh mereka. Walaupun mereka tak bunuh dia, mereka bagi fatwa tu kerana mereka anggap agama kena tegas, tapi menyebabkan dia mati. Nabi kata Allah bunuh mereka, yakni Allah ambil tindakan pada fatwa mereka yang salah. Mereka bunuh dia, mereka bukan bunuh dia, tetapi dengan tindakan mereka fatwa yang tak betul, mati dia. Dan Allah akan membunuh mereka yang memberi fatwa itu. Maka perlunya ruh taisir, melihat keluasan fiqh dalam Islam. Ini tidak boleh dengan golongan fanatik mazhab. Dan ada orang anggap di Malaysia, siapa fanatik, siapa kata tak mau ikut satu mazhab, awak hina mazhab lain. Ini dia punya matematik lah. Kalau tak mau ikut mazhab Syafi'i, awak rasa awak lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Dia yang tak ikut Hanafi, Maliki, Hanbali itu, dia pandai daripada tiga tu lah. Dan 2-3 hari ini menyalahkan tafsiran ijma' yang saya selalu sebut. Dia kata ijma' kena orang ramai dah pendapat. Ini ijma'. Ijma' bukan itu. Saudara-saudara semua belajar usul fiqh, saudara tahu ijma' ialah kesepakatan semua mujtahidin pada sesuatu zaman, bukan pendapat kebanyakan ustaz yang duduk ada jawatan, bukan. Ittifaqu jami'il mujtahidin fi asrin min al-usur ba'da wafatin nabi fi hukmi syar'i, itu dinamakan ijma'. Dia kata ini pendapat ijma'. No, itu bukan ijma'. Maka tidak menjadi masalah untuk kita pegang pandangan-pandangan yang ada dalil dan memberi ruang kepada orang Islam, dan mestilah kita tinggalkan perkara yang tidak ada dalil dalam masalah ibadat. Kalau semua orang diberi lesen untuk buat benda baru dalam ibadat, tak perlu datang Rasul. Tajdid menuntut supaya tidak ada tokok tambah dalam ibadah, melainkan apa yang diajar oleh Rasul, dan menyatakan bahawa keluasan di dalam muamalah, buatlah apa saja, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya.
Masalah orang Melayu dalam kehidupan ni dia sempit sangat. Waktu tak boleh yang ni pantang, yang tu pantang. Ibadat dia tambah macam mana pun tak apa. Sedangkan kita patut sempit dalam ibadat, hanya bergantung pada dalil, tapi dalam masalah kehidupan hendaklah luas fatwa-fatwa kita. Dalam masalah kerohanian, tasawuf, ataupun mereka sebut tasawuf atau tazkiyatun nafs, tak boleh mengandaikan kerohanian melainkan apa yang ada dalil, kerana ini berhubung dengan Allah dan Rasul. Maka segala falsafah kesufian yang bercanggah dengan Islam hendaklah diketepikan. Jika nak kira sufi ni macam-macam. Tadi Ustaz Bulais, Dr. Bulais datangkan hadis tentang hadis palsu, Nabi menari bersama dengan fakir miskin sehingga terkoyak baju. Memang ada hadis itu digunakan oleh orang sufi, bahawasanya bila kita berzikir sampai ke muncak, hendaklah kita sampai menari. Itu di Turki yang pakai skirt menari sampai tak berhenti 24 jam. Dan banyak menari merata. Di Malaysia sekarang pun tarekat mula dah cuba dah bangkit, dan panggillah mari daripada luar negeri ni, dan mereka pun akan menari lah lepas pada ni. Zikir, saya pernah hadir zikir tarekat ni sampai menari. Anak hadir dengan Ustaz Rashid ketika di negeri Arab, menari. Kita duduk. Masa tu saya pergi dengan anak Said Hawa. Saya kata saya tak menari apa ni. Tapi dia berzikir tak boleh nak duduk. Mula-mula elok, lama-lama berdiri. Lepas tu menari, tak boleh stop. Dia makam dia naik. Juga falsafah kerohanian. Siapa yang berdoa, ibadat mengharapkan syurga, syirik, kita tak boleh terima ni. Kerana Nabi dan para sahabat juga meminta supaya dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Ini semua hatta masalah kerohanian, sehingga jadi khayal, jadi mabuk, bawa diri tak tahu apa. Kenapa? Jadi sufi. Kemudian buat tafsiran yang pelik-pelik. Pas apa lebih guru? Dia kata, Tok Syekh saya, kalau awak pergi lintas jumpa dia, dia tahu dah apa dalam hati. Perkara yang tak berlaku pada zaman Nabi. Lalu manusia tenggelam dalam hal ni. Kita tak boleh benarkan ini. Kerohanian ada batas-batasnya. Dan juga sebanyak lagi perkara yang lain, sehingga kepada peringkat pemikiran, harakah dan seumpamanya. Bagaimana menilai tokoh, sama ada menghormati ataupun mentakdiskannya. Kita hormat tokoh, tapi kita tidak mensucikannya, sehingga kita tidak boleh mengkritik dia. Kita mengkritik, tapi kita menghormati. Kita mengkritik pandangannya, karena itu hak keilmuan. Tetapi kita menghormati dan berterima kasih pada sumbangannya, pada jasa-jasanya. Itu dua perkara yang berbeza. Ini mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang berada di ruang akademik ini dapat mengambil iktibar daripada pengajian yang saudara lalui, supaya kita tekankan hal-hal ni dalam membantu kepada perkembangan pemikiran negara ni. Dan saya buka pada soal jawab, insya-Allah.